أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pertama-tama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah rahmat dan izin daripada Allah Subhanahu wa taala kita masih dikurniakan dengan kesempatan masa dan juga ruang waktu untuk terus dapat berada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan kesempatan dan juga masa yang masih dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita maka dapat dipergunakan dengan sebaik mungkin, terutama dalam kita meneruskan apa yang telah pun menjadi kewajipan ataupun tanggungjawab ataupun amanah yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mengharapkan ada di antara amalan-amalan kebaikan ataupun ibadah yang kita laksanakan akan diterima dan seterusnya menjadi sebab ataupun punca untuk kita mendapat rahmat, keredaan dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik, jadi pada malam ni kita menyambung meneruskan perkongsian ilmu berkaitan dengan persoalan yang disebut dalam kitab kita, kitab yang dinamakan sebagai Al-Mawa'izul Badi'ah, yang membicarakan tentang beberapa persoalan ataupun peringatan-peringatan yang dipetik daripada berbagai sumber, antaranya Quran, hadis, kata-kata ulama dan sebagainya. Di mana kita masih membincangkan tentang persoalan ataupun pengajaran yang ke-26. Ketika mana dalam pengajaran yang tersebut ada diperingatkan kepada kita tentang satu persoalan yang juga menjadi suatu perkara yang berkaitan dengan rukun iman kepada Allah, rukun iman yang wajib untuk kita yakin, iaitu beriman kepada persoalan qada dan juga qadar. Cuma ketika mana berlaku sedikit maknanya ketidaksempurnaan dalam memahami beberapa perkara yang berkaitan dengan qada dan qadar, maka ulama tampil memberikan penjelasan ataupun pencerahan supaya mudah-mudahan pemahaman kita terhadap perkara yang berkaitan dengan qada dan qadar ini dapat kita fahami dengan cara yang betul, dapat kita fahami dengan cara yang sempurna. Mudah-mudahan ia mendatangkan suatu kebaikan dan tidak sebaliknya. Lalu kita bincang dalam beberapa perkara yang berkaitan dengan qada dan qadar ini berpandukan ataupun bersumberkan kepada suatu maqalah yang bertajuk beberapa masalah yang berkaitan dengan qada dan juga qadar, di mana telah pun kita bincangkan dalam beberapa siri perkongsian ilmu yang telah lalu berkaitan dengan beberapa fahaman-fahaman yang kebiasaannya dipegang oleh kebanyakan daripada umat Islam, di mana fahaman-fahaman ataupun persoalan-persoalan itu merupakan perkara yang perlu untuk diperbetulkan. Lalu pada malam ni kita menyambung perbincangan dalam perkara yang berkaitan dengan takdir tidak bertentangan dengan konsep doa. Maka ini sebahagian daripada apa yang telah pun kita bincang dalam apa yang disebut sebagai ada pandangan yang mengatakan bahawasanya doa tidak akan memberikan apa-apa kesan
terhadap seseorang kerana semua yang berlaku dan yang akan berlaku ke atas diri ataupun ke atas sesiapa yang hidup ini telah pun ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara fahaman, di antara suatu tanggapan yang kadang-kadang ada pada setengah-setengah daripada umat Islam dalam mereka melihat bahawasanya bila membincangkan tentang persoalan takdir, maka seolah-olah manusia tidak punya apa-apa pilihan, hatta untuk berdoa pun tak ada tempat dan tak ada ruang. Kerana apa? Beralasan kan kalau maknanya berdoa sekalipun, maka doa tadi disebut sebagai sesuatu yang sia-sia ketika mana? Tanggapan dia, apa yang telah pun berlaku dan akan berlaku telah pun ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita nak melihat sejauh mana kebenaran dia. Sejauh mana perkara ini bertepatan dengan konsep yang disebut sebagai memahami takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka menyambung pada malam ini berkaitan dengan apa yang telah pun disebut oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam apa yang bermaksud, dan doa boleh memberikan manfaat terhadap apa yang telah turun dan yang belum lagi, dan sesungguhnya bala turun sedangkan doa menghadapinya, lalu kedua-duanya bergelut hinggalah ke hari qiyamah. Maka dalam apa yang disebut sebagai hadis di atas, maka menurut Al-Khatib, berdasarkan hadis di atas dapat difahami bahawa dalam hal di mana qada sedang dalam perjalanan menuju kepada qadar untuk merealisasikannya, dan ketika masih belum mengenai sasaran, maka doa terlebih dahulu menghentikan perjalanannya atau sekurang-kurangnya menghalang supaya ia mengena sasaran dengan perlahan ataupun lembut. Maka itu yang disebut oleh para ulama ketika Nabi pernah menyatakan dalam sebuah hadis yang kita sebutkan dululah, iaitu matan dia dah kita baca hari itu, dan maksud dia yang Nabi kata itulah, berdoa boleh memberikan manfaat terhadap apa yang telah pun turun dan yang belum lagi. Bermaksud persoalan doa berkaitan dengan qada dan juga qadar Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama mentafsirkan, ulama menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan hadis tadi, yang mana Nabi kata sesungguhnya bala itu akan turun sedangkan doa menghadapinya, lalu kedua-dua perkara ni akan bergelut sampai ke hari akhirat. Bermakna persoalan doa dan juga qada dan qadar sebenarnya ada kaitan. Bermakna dari segi apa yang boleh kita sebut, bahawasanya silaplah kalau kita memahami, kalau sekiranya kita beriman kepada qada dan qadar, apapun yang kita jumpa, apapun yang kita hadapi, lalu kita tak boleh buat apa-apa, lalu menyerah begitu saja. Hatta untuk mengangkat tangan berdoa, mengangkat tangan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pun tak boleh. Maka ini fahaman yang agak kurang tepat. Maka itu yang disebut sebagai persoalan yang kita sebutkan tadi oleh para ulama. Lalu kata mereka, doa yang mustajab memang berperanan untuk menolak takdir, kerana inilah fungsi dan tugas doa apabila ia berhadapan dengan qada. Maka itu yang dijelaskan oleh para ulama. Kenapa di sana ada beberapa persoalan yang ulama sebut, kata waktu-waktu yang mustajab kita berdoa, waktu-waktu yang dituntut untuk kita mengangkat tangan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana itulah yang disebut oleh para ulama. Di antara fungsi, di antara tugas doa tadi, mudah-mudahan dia dapat menolak takdir-takdir yang kita tak inginkan. Menolak takdir-takdir yang buruk ke atas diri kita. Tapi amat malang sekali, kerana menurut Ibn Qayyim Al-Jauziyah masih ada yang berpendapat bahawa doa tidak akan berfungsi apabila berhadapan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita beranggapan kata doa ni tak ada apa-apa, maka fahaman itu merugikan. Fahaman itu sesuatu yang memberikan sesuatu kerugian kepada diri orang yang faham sebegitu. Kerana apa? Kerana menurut mereka berdoa adalah perbuatan sia-sia. Kerana sebabnya berdoa ataupun tidak, yang ditakdir pasti berlaku. Maka itu alasan mereka lah. Alasan dia kata kita doa ke, kita tak doa ke, bila kata dah takdir, kot tu lah pergi dia. Dia tak boleh pusing kot lain dah.
Ya, dia tak boleh ubah kot lain, maka itu di antara hujah kepada orang yang melihat bahawasanya doa tidak ada peranan apa-apa, tidak ada fungsi apa-apa bila mana berhadapan dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, sedangkan ulama menyatakan maka doa ada peranan dia yang tersendiri. Kerana itulah kita dituntut, kita disuruh, kita disunatkan, kita mana kata digalakkan untuk mencari waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Waktu-waktu yang mudah-mudahan doa kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segera. Walaupun doa ini kata para ulama dia ada 3 sifat ataupun 3 kaedah di mana Allah menerima doa daripada seorang hamba. Dalam keadaan semua doa yang kita panjatkan, yang kita rafa'kan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin pastinya Allah akan menerima doa tadi, kerana itu janji Allah Subhanahu wa taala. Maka hak kita terhadap Allah Subhanahu wa taala ialah berdoa. Adapun penerimaan Allah Subhanahu wa taala, kaedah Allah menerima doa tadi, maka itu hak Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama membincangkan dalam perkara ini tentang ada beberapa bentuk dan sifat yang boleh maknanya kita dalami persoalan tadi. Kalau sekiranya kita mana kata mempelajari beberapa persoalan yang berkaitan dengan masalah ini dalam ilmu akidah. Bukan maksudnya bila kita doa lama-lama tu macam tak ada benda, kita rasa doa kita tak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun fahaman ya. Yang silap juga, bagaimana Allah menjanjikan dalam Al-Quran bahawasanya Allah akan menerima dan memperkenankan doa, sedangkan kita merasakan Allah tidak memberikan apa-apa pun kesan ataupun tidak memberikan sesuatu kebaikan setelah mana kita berdoa begitu banyak, begitu lama dan sebagainya. Maka ini juga fahaman yang perlu diperbetulkan. Kerana kita kata tadi, Allah suruh kita, perintah kita untuk berdoa. Maka itu hak yang perlu kita tunaikan. Adapun hak Allah dalam menentukan, dalam memberikan, dalam mengurniakan, dalam memperkenankan, dalam mengistijabahkan doa tadi, maka itu hak Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan kita yakin Allah akan tunaikan doa kita, tapi rupa mana Allah menerima, rupa mana Allah beri, maka yang tu hak Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang disebut sebagai persoalan. Kerana itu dalam apa yang disebut oleh para ulama ada perbezaan di antara doa yang makbul dengan doa yang mustajab. Ada orang dia minta mana kata doa supaya dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang pula dia minta supaya doanya dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa beza kata para ulama doa yang makbul dengan doa yang mustajab? Maka doa yang makbul itu yang kita istilahkan doa yang diterima. Maksudnya bila kita berdoa maka ya Allah akan menerima permintaan kita, menerima permohonan kita. Cumanya bila yang Allah nak bagi, cara mana Allah nak bagi, wallahu alam. Atau masa kata doa yang makbul. Allah terima. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, Allah Maha memahami apa yang kita inginkan, apa yang kita hajat. Kita doa, Allah Maha mendengar lalu dia menerima doa dia, menerima doa kita tadi. Maka dalam persoalan memberikan apa yang kita minta, maka itulah mana kata hak Allah tadi. Bila Allah nak bagi, di mana Allah nak bagi, macam mana Allah nak bagi, maka yang ini disebut sebagai doa yang mustajab, doa yang makbul. Adapun yang disebut sebagai doa yang mustajab ini, di mana mustajab ni masuk kata doa yang Allah terima dan Allah jawab, Allah perkenankan. Doa yang diperkenankan dalam keadaan apa yang kita minta, maka Allah memberikan perkara tersebut kepada kita. Maka yang tu yang disebut sebagai doa yang mustajab. Doa yang diberikan ataupun yang dikurniakan dengan segera. Doa yang diberikan dengan cepat. Namun apa pun, sama ada doa tadi kita sebut sebagai doa yang makbul ataupun mustajab, maka doa ni kata para ulama ada fungsi dia apa dia, iaitu untuk mudah-mudahan dia berperanan untuk menolak takdir-takdir yang
kita tak berapa suka yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah tidak kita mengetahui dalam ilmu tauhid kita mencerita kita mana kata perjelaskan dengan persoalan sifat ataupun jenis takdir ni. Ada takdir yang dinamakan sebagai ataupun qada yang dinamakan sebagai qada mubram. Qada yang tak boleh mana kata nak diubah. Yang tak boleh adanya ditukar. Ada satu lagi takdir yang disebut sebagai ataupun qada yang disebut sebagai qada al-muallaq. Maksudnya dalam keadaan dia boleh menerima perubahan. Dia boleh menerima mana kata kelainan daripada apa yang telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang disebut sebagai persoalan doa tadi. Mudah-mudahan doa tadi memberikan sedikit maknanya ruang untuk kita mudah-mudahan mendapat qada yang baik dan menghindarkan diri daripada qada yang tidak baik ataupun yang tidak elok. Maka ketika itulah para ulama antaranya Ibn Qayyim Al-Jauziyah menyatakan dalam keadaan ada lagi orang yang berpandangan bahawasanya doa tidak berfungsi, doa tidak berguna, doa tidak berperanan apabila mana kita berhadapan dengan takdir Allah dengan alasan takdir tadi sesuatu perkara yang telah pun ditentukan, maka doa yang kita doakan panjang ke pendek, sikit ke banyak akan jadi sesuatu yang sia-sia. Maka ini apa yang disebut sebagai persoalan yang silap. Lalu Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah berpandangan orang yang berpendapat macam ini elok disarankan kepada mereka agar tidak makan ketika mereka lapar. Kerana mereka pasti kenyang andainya telah ditakdirkan begitu. Mereka yang inginkan anak pula patut dinasihatkan agar bersabar, kerana andainya telah ditakdirkan dia mendapat zuriat, maka dia pasti akan mendapatkannya sama ada melalui kaedah persetubuhan ataupun tidak. Maka mereka yang berpendapat seperti ini apabila disarankan berbuat begitu, pasti mereka akan marah dan membantah sarana tersebut dengan keras. Jadi kalau gitulah pandangan dia, kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, kalau begitu pandangan mereka ketika itu bermakna tak perlulah buat apa-apa. Bila lapar jangan makan, pasal apa? Bila Allah takdirkan kenyang, kenyang. Kalau sakit tak payah pergi hospital. Duduk situ, tunggu dia baik. Kalau kerana Allah takdirkan baik, dia akan baik. Kalau sekiranya apa juga yang berlaku begitu, maka kita tak perlu buat apa-apa. Kita tak perlu mana kata melakukan satu kerja, kerana pastinya takdir tadi akan mana kata menentukan. Kerana kalau kita lapar, takdir kata kita lapar, makan pun tak guna. Kalau itulah hujah mereka. Dalam keadaan kalau kata takdir tadi begitu, kemudian doa tadi pun tak guna, maka rupa itu jugalah kalau Allah takdirkan lapar juga, maka kalau kita makan pun dia akan tetap lapar. Jadi sia-sialah perbuatan kita makan. Kalau kita dahaga misal kata kalau kita minum sekalipun dan takdir Allah mengatakan kita tetap dahaga, sia-sialah kita minum. Lalu ketika itu tak perlulah kita melakukan apa-apa hingga kan dalam keadaan kita hanya menunggu sahaja takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata para ulama, kalau itu yang kita maknanya hujahkan kembali kepada mereka, maka pasti mereka akan membantah dan tidak menerima perkara yang tersebut. Kenapa? Kerana pada dia benda tu tak kenalah. Walaupun dia kata macam tu, tapi bila kena ke dia rasa tak kena. Baik. Maka mereka yang berpendapat seperti ini, apabila disarankan berbuat begitu, maka pasti mereka akan marah dan membantah saranan tersebut dengan keras. Andainya begitulah respon mereka, jelaslah bahawa alasan yang mereka kemukakan mereka sendiri pun tak boleh terima. Macam mana mereka berhujah dengan satu hujah, tiba-tiba bila hujah tu patah balik kena, mereka tak boleh terima. Makanya tak betul lah begitu. Baik. Maka manusia berakal sewajarnya pandai berusaha untuk hidup, sedangkan haiwan yang tidak dikurniakan akal pun boleh melakukannya. Sebenarnya doa juga adalah wasilah bagi mendapatkan kebaikan,
dan menghindari keburukan. Doa bukan semata-mata ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja, dan kedudukan doa yang berperanan sebagai penolak takdir samalah dengan peranan air yang menyebabkan tumbuhnya tanaman atau membasahkan sesuatu dan memadamkan api yang membakar. Maka dia ada kerja dia. Bukankah hari itu kita sebut bahawa dalam keadaan takdir ini juga dia tidak berkaitan dengan persoalan yang berkaitan, dia tidak mana kata bertentangan dengan persoalan usaha dan ikhtiar. Jadi di antara salah satu doa, di antara salah satu usaha dan ikhtiar kita ialah berdoa tu lah. Bila mana kata kita dah ikhtiar, bila mana kata kita dah berusaha, maka kita tambah usaha tadi, tambah ikhtiar tadi dengan melakukan ibadah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa itu menjadi wasilah, menjadi jalan, menjadi penyebab, menjadi punca untuk kita mendapat kebaikan dan menghindari daripada keburukan. Kalau tidak, kenapa dalam Quran banyak ayat-ayat Allah yang berbentuk doa? Allah minta kita, Rabbana, suruh kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Banyak lagi doa-doa yang diajar dalam Al-Quran tadi, bermakna di situ ada peranan dan fungsi yang tertentu dalam doa tadi. Maka kata para ulama, bolehlah disamakan dengan air yang menjadi penyebab tumbuhnya tanaman, ataupun menjadi sebab basah sesuatu perkara, atau menjadi sebab padamnya api yang membakar. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan doa sebagai syarat untuk dimakbulkan sesuatu permintaan. Kerana Allah meletakkan nak minta hajat, maka boleh. Caranya doa. Mana ayat dia? Maka tengok dalam surah Al-Ghafir, pada ayat yang bermaksud, dan Tuhan kamu telah berfirman, mintalah, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan memperkenankannya. Ud'uni astajib lakum. Allah suruh. Takkan pula kita kata doa ni tak ada guna sedangkan Allah suruh berdoa. Takkan pula akal kita terima Allah suruh benda yang tak guna. Tak ada. Allah suruh satu benda tak ada kebaikan. Jadi bila mana kata doa tadi ada peranan, doa tadi ada fungsinya, maka silaplah fahaman kita kalau sekiranya ada di antara kita yang berpandangan bila ditentukan sesuatu perkara, maka doa tidak ada guna. Tidak ada fungsi, tidak ada peranan. Kerana Allah telah menyatakan dalam surah Al-Ghafir, ud'uni astajib lakum, dan mintalah, doalah kepadaku, niscaya aku akan memperkenankan. Tu janji Allah semua. Macam kita kata tadilah, bagaimana Allah nak bagi, di mana Allah nak bagi, bila Allah nak bagi, yang tu hak Allah Subhanahu wa taala. Yang tu kita tak boleh nak paksa, tak boleh nak persoal. Yang kita kena buat apa dia? Allah suruh kita berdoa, berdoalah. Baik. Dan ayat di atas menegaskan bahawa setiap doa akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa merupakan sebab adi yang membawa kepada kesan apabila tiadanya mawadi. Maka iaitu yang disebut sebagai mana kata mawani'. Baik, dalam keadaan doa itu menjadi mana kata adat, yang mana kata membawa kepada kesan jika tidak adalah yang menghalang doa tadi. Kerana doa ni pun kita kena faham dalam keadaan dia merupakan satu ibadah dan tak perlu dilakukan dengan kaedah yang betul. Mungkin macam kita katakan tadi, ada orang merasakan selama ni dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kesan doa tadi tak nampak, lalu dia beranggapan kata doa tadi Allah tak terima. Bukan kerana Allah tak terima, mungkin kita silap. Kerana bila sebut kata doa ni sebagai satu ibadah, maka ibadah ada tata cara dia. Ibadah ni hak Allah, dan bila kita nak buat ada garis panduan yang tertentu. Dekat dunia ni pun kadang-kadang bila kita nak buat satu kerja, kita bukan boleh buat kerja ikut suka kita. Tak? Macam kadang-kadang bila kita isi satu borang, tak? Dia ada dah berikan taklimat dalam macam mana nak isi borang tu. Kena guna pen warna mana, tulis huruf besar ke huruf kecil. Kalau kita main bantai aja, tiba-tiba kita hantar, dia tak terima, kita marah ke dia, boleh ke?
Tentu tak kena tak. Silap kita tak ikut peraturan. Silap kita tak ikut dia punya kaedah, tak ikut dia punya ketentuan. Maka samalah macam doa tadi. Bukan maksudnya Allah tak terima kerana Allah sebut dalam surah Ghafir tadi, Allah kata doa aku terima. Tapi masalahnya mungkin kaedah kita berdoa tadi tak kena cara. Mungkin kita berdoa tadi tak kena gaya. Maka ketika itu dia menjadi yang disebutkan tadi, doa kadang-kadang merupakan adi yang membawa kepada kesan apabila tiadanya mawani'. Maka doa tadi kenapa tak berfungsi? Kerana adanya penghalang-penghalang. Adanya perkara-perkara yang menegah doa tadi daripada diterima. Macam kita yang sebut tadilah, kenapa borang tadi ditolak? Kita kata kita dah isi komplit semua dah. Bila baca syarat, rupanya silap. Dia suruh bubuh pen biru, kita hentam pen hitam. Dia suruh tulis huruf besar, kita tulis huruf kecil. Memang kena tolak lah. Tak? Maka serupa tu jugalah. Bukan kerana mana kata orang tadi tak nak terima, tapi syarat tu kita tak penuh. Syarat tu kita tak lengkapkan. Maka serupa tu lah. Tapi bila mana insya-Allah doa tadi dilaksanakan dengan sebaik mungkin, maka kata para ulama, dia merupakan adat ataupun penyebab yang menghasilkan sesuatu kesan apabila tidak ada sesuatu yang menghalang daripada diterima ataupun diperkenankan. Maka ketika itu dalam masalah ini kata para ulama, silaplah kalau kita berpahaman bahawasanya doa tadi tidak memberikan apa-apa fungsi, apa-apa peranan, apa-apa kesan bila mana kita berhadapan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan jawapan kepada pandangan macam ini kata para ulama macam tadi. Kalau ada orang berpandangan macam tu, suruh dia kalau lapar jangan makan. Suruh dia kalau ngantuk jangan tidur. Suruh dia kalau letih jangan berehat. Kerana apa? Kerana nanti takdir Allah akan datang sendiri. Akan datang sendiri jumpa dia ketika itu selesai masalah. Maka ini apa yang disebut oleh para ulama dalam perkara yang berkaitan dengan persoalan yang kita sebutkan tadi. Baik. Kemudian diperbincangkan lagi oleh para ulama dalam persoalan yang berkaitan dengan redha dengan takdir, tidak bererti redha dengan maksiat. Maka telah pun kita sebut dalam masalah yang berkaitan dengan ada juga pandangan yang mana kata menisbahkan bahawasanya maksiat-maksiat ataupun kemungkaran-kemungkaran yang dia buat tadi disandarkan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita sebutkan tadi bahawasanya mencuri itu sesuatu perkara yang diharamkan. Kita kata kenapa mencuri? Lalu dia berkata aku telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencuri pada hari ini. Kita kata kenapa tak sembahyang? Maka dia kata aku telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menunaikan sembahyang pada hari ini, dan juga perkara-perkara lainlah yang berkaitan dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jawapan dalam persoalan tu dah pun kita bincang sebelum daripada ni di bawah tajuk yang berkaitan mana kata takdir tidak boleh maknanya kita sandarkan ketika mana kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu bertitik tolak daripada perkara yang kita sebutkan tadi, maka redha dengan takdir juga tidak bererti kita redha dengan maksiat. Kerana di antara perkara yang tak boleh kita buat ialah kita tak boleh redha dengan maksiat. Hingga Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi faman lam yastati' fa bi lisanihi faman lam yastati' fa bi qalbihi. Hingga Nabi sebut hujungnya ala wa hiya adhaful iman. Maka dalam keadaan Nabi sebut bagi diri orang yang benar-benar beriman kepada Allah ni, dia tak boleh redha dengan kemaksiatan. Hatta kalau tak dapat sekalipun dia nak ubah dengan kekuasaan, tak dapat nak ubah dengan nasihat dan juga teguran, hati dia tetap membenci maksiat yang dilakukan. Dia tak boleh ambil konsep kata biarlah dia buat, bukan kita. Mati besok kubur lain-lain. Tak usah jaga tepikan orang. Ni konsep yang tak ada dalam syariat. Kod mana pun kita kena usaha. Kod mana pun mana kata kita kena cuba untuk memperbetulkan sesuatu yang menjadi perkara yang tak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta kalau dah tak boleh buat kod mana pun,
menimbulkan kebencian dalam hati. Menimbulkan satu perkara yang berkaitan dengan persoalan tidak reda dengan maksiat yang dilakukan. Jadi bermakna bila mana kata kita kaitkan semua perkara tadi berlaku dengan takdir, bermakna reda dengan takdir tidak bermaksud kita reda dengan maksiat. Tak boleh kita kata kenapa tak tegur maksiat yang dia buat. Dah tu takdir Allah, aku reda dengan takdir. Tak boleh buat apa dah. Dia kata dah takdir Allah kata gitu, kita reda lah. Kalau kita tegur macam kita tak reda lah. Tak? Maksud gitulah. Maksudnya macam tu, pahaman ini. Bila kata kita tengok orang buat maksiat, bila mana kata kita mengetahui sesuatu perkara dan kita mampu ketika itu untuk mengubah, untuk mana kata menasihati dan sebagainya, tiba-tiba kita tak tukar bila orang kata kenapa, kalau kita kata maksiat tu takdir, maka kita reda dengan takdir. Sebab kalau kita tegur seolah-olah kita tak reda dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini juga fahaman yang tak tepat. Maka kata penulis kita makalah ini, setiap Muslim wajib reda dengan qada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bukti pengabdian penuh hamba kepadanya dan pengiktirafan terhadap rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perkara yang perlu ada. Bermakna kita sebagai orang beriman memang wajib kena reda menerima takdir Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tanda perhambaan kita kepada Allah, dan yang kedua sebagai pengiktirafan kita terhadap rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Rububiyah ni apa dia? Maknanya pemilikan Allah. Kita ni milik Allah, semua benda tu milik Allah, maka Allah berhak melaksanakan apa yang dia hendak terhadap milik dia. Macam kita jugalah adatnya, bila benda tu milik kita, suka hati kita lah. Kita nak buat apa mana pun. Tak? Maka begitu jugalah bila Allah menentukan sesuatu, bila Allah mentakdirkan sesuatu, bila Allah mengqadakkan sesuatu, maka kita sebagai orang beriman wajib terima qada tadi sebagai satunya perkara pertama membuktikan kita ni benar-benar hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kedua kerana mengiktiraf sifat rububiyah yang ada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu yang disebut sebagai hukum dalam bentuk umum. Cumanya walau bagaimanapun kewajipan reda dengan qada Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah bermaksud reda terhadap pelakuan dosa dan pahala atau iman dan kufur tanpa dibezakan antara kedua-duanya. Tapi kena jaga dalam keadaan kita berpegang kepada hukum asal tadi, maka reda dengan qada tidak bererti kita reda terhadap pelakuan dosa seumpamanya. Pelakuan kufur kepada Allah, pelakuan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bukan maksud dia. Kenapa? Kerana apa yang jelas membenci perbuatan dosa, kejahatan dan kekufuran yang dilakukan oleh manusia tidak bererti membenci qada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dia tidak ada kaitan. Jangan kita kaitkan semua benda tadi. Pasti kalau kita kaitkan semua benda tu macam tadilah pahaman-pahaman yang silap tu, doa tak ada kesan. Bila kata qadanya tak boleh ushur, tak boleh itu, tak boleh ini. Jadi kita akan tetap duduk dalam pandangan yang tak sempurna sampai bila-bila. Jadi bermakna dalam masalah ini, kata para ulama, membenci perbuatan dosa, kejahatan dan kekufuran yang dilakukan oleh manusia tidak berkaitan ataupun tidak bermaksud membenci qada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Ini kerana reda kepada qada tak sama dengan reda kepada apa yang disebutkan sebagai al-maqdi. Reda dengan qada tak sama dengan reda dengan apa yang telah pun diqadakan. Itu dia. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Manawi. Baik, kita wajib reda dengan segala ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala adalah kerana sifat yang berhubung terus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu yang kita sebut, kata para ulama, kita wajib reda dengan ketentuan Allah. Kenapa? Kerana qada tadi adalah suatu perkara yang sifatnya berhubung terus dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa yang diqadakan pula ataupun yang diistilahkan sebagai al-maqdi,
ialah perbuatan yang dilakukan dan dinisbahkan kepada hamba. Bermakna dua benda berbeza. Yang ini tak satu peraturan yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ketentuan yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tu kita pegang. Maka yang ini pula satu perkara yang diusahakan oleh manusia itu sendiri. Apakah tidak dalam persoalan yang berkaitan dengan usaha dan ikhtiar, hari itu kita dah bincang dalam masalah yang ulama sebutkan bahawasanya manusia diberikan pilihan. Allah menentukan satu perkara dan manusia diberikan pilihan dalam memilih apa yang dia kehendaki. Dan peraturan ataupun ketetapan ataupun hukum yang berkaitan dengan usaha tadi akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana kita sebutkan kata para ulama, usaha dan ikhtiar itu menunjukkan keinginan dan kehendak manusia. Sebagaimana yang kita contohkan hari itulah, mana kata kalau kita seorang guru, kita ada anak murid dalam 30 orang. Nak mari mana kata bulan depan misal kata sampai tarikh ada peperiksaan akhir. Maka kita pun beritahu pada anak murid kita, baik tarikh sekian-sekian ni, kita semua akan periksa akhir tahun. Kita bagi tarikh tu misal kata dah sebulan sebelum tarikh periksa. Lalu tak cukup itu saja, kita bagi lagi, okey, mana kata semua orang kena baca buku ni, muka surat ini sampai sini. Tak cukup lagi, kita sebut lagi bentuk soalan periksa nanti ABC ke, jawab dalam keadaan subjektif ke apa ke, semua dah kita bagi. Maka ketika itu, ketentuan tadi, makanya periksa itulah nanti akan menjadi sebab ada yang lulus ataupun ada yang gagal. Maka ketika mana kata dah kita berikan ketetapan tadi, maka terpulanglah kepada anak murid tu. Kita beri pilihan siapa-siapa mana kata di antara mereka yang mana kata nak menempatkan diri dalam golongan mereka yang lulus dan berjaya, maka dia usahalah. Maka usaha itu tadi akan memberikan mudah-mudahan kejayaan pada dia. Bila mana guru tu tadi akan cuba tolong, tengok anak murid ni usaha siang malam, baca buku, tak faham mari tanya. Kadang-kadang kita pun naik kesian, nak tolong juga bagi lulus. Ada seorang anak murid ni tadi no hand aja. Apa pun dia tak buat. Kita pun rasa tak kesian, mampu kau kata-kata. Gitulah dalam keadaan usaha kita tadi. Dalam keadaan kita mana kita menunjukkan apa yang kita hendak, apa yang kita kehendaki, apa yang kita inginkan daripada sesuatu yang akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika itu konsep tadi dalam masalah beriman dengan qada, dia tak sama dengan mana kata redha dengan qada, maka dia tak sama dengan persoalan seolah-olah kita redha dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Ketika mana kalau dia memilih perbuatan yang mana kata yang baik, maka kita terima, dan manakala dia memilih perkara-perkara yang tidak elok, maka ketika itu kita wajib maknanya perbetulkan. Bukan bermakna bila mana kita berpegang kepada konsep umum redha dengan qada, bermakna apa pun yang berlaku ni kita redha, sama ada yang berbentuk kebaikan ataupun yang berbentuk maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setiap Muslim wajib redha dengan qada Allah. Cuma hukum redha dengan maqdi pula terbahagi kepada 3 bahagian. InsyaAllah kita akan sambung nanti. Persoalan redha dengan qada Allah ni semua orang mana kata faham, kena. Itu benda yang wajib. Tapi dalam masalah apa yang disebut sebagai redha dengan apa yang dilakukan ataupun perbuatan yang ditakdirkan dan yang dinisbahkan kepada hamba, maka dalam persoalan kita nak redha ataupun tidak, dia ada 3 bahagian yang kita akan sambung perbincangan nanti di kesempatan yang akan datang insya-Allah. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesempatan kepada kita untuk menyambung memahami beberapa perkara yang berkaitan dengan persoalan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala, agar mudah-mudahan iman kita dalam persoalan yang berkaitan dengan beriman kepada qada dan qadar akan memberikan kebaikan kepada diri kita insya-Allah. Itu sama-sama kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr.